kan nanti kan. Kena jaga-jaga ya. Yang ni pula warna kuning, seakan-akan serbuk kunyit. Bukan, ni cendana. Ya, pun jangan letak kat dapur. Takut nak masak ayam goreng kunyit, tergaul ayam goreng cendana pula kan. Elakkan benda tak kat dapur. Dan air mawar. Air mawar ni mujur dia ada plastik stiker tulis air mawar. Kalau dibogilkan ni jadi air badak. Cap badak kan. Minum pula terletak ais kan guguk habis. Jadi ini wangian juga. Memang ada orang masak guna ni, nasi biryani ke apa ke. Tapi tidaklah ditogok macam ni ya. Okey. Baik. Kemudian kain kafan, kita ada kain kafan yang ni dah siap potong belum? 13 meter kain kafan, bidang 60. Cuba buka sikit bidang 60. Ada baldi tadi ya? Ada baldi dengan gayung. Baldi dengan gayung. Okey. Okey, ada apa ni? Ada betul? Okey. Ni free gift kot. Jarang dapat free gift kan ni. Okey, cuba buka. Lebarkan dia. Nak tengok bidang 60 tu macam mana. Orang tak tahu. Baik, buka kan. Okey, bidang 60 dia lebar sikit. Bidang 45 dia kecil. Jadi jangan kita beli kain kapan bidang 45. Dia tak muat. Budak kecil boleh lah, tapi jenazah dewasa tak selesai. Okey, bidang 60. Yang dalam set ni dia ada 13 meter. Kami ada dua set. Satu kotak. Kita hitam bawa? Tak bawa. Satu kotak coklat ni set yang belum potong. Dalam dia ada kelengkapan ni semua, termasuk kain batik, kain tuala, gunting, semua ada. Biasanya orang-orang lama dia kata tak nak lah yang dah siap potong, nak potong sendiri. Ada guna yang ni. Ada satu set lagi, kotak warna hitam tak bawa pula lagi ni. Tu dah siap potong, instant. Maknanya orang suka bandar lah, kadang tak nak potong-potong, nak siap bentang je. Okey, itu yang kita buat. Sama jaga dia 150. Dua-dua lengkap. Kain kapan dengan kapas semua ada, towel, kain mandi, kain batik semua ada. Satu set lagi belum keluar. Dia bukan siap potong, siapkan jenazah sekali, belum ada lagi. Ada lah, jatuh tak tepi je. Okey. Okey. Jadi kita nak bentang kain kapan ni, sebelum kita nak mandi jenazah, kita mesti bentang kain dulu. Ya, tak boleh dah siap mandi, biarkan jenazah dulu ya, nak bentang kain kapan. Dia umpama macam orang keluar bilik air berkemban, baru nak gosok baju. Kan tak kena tu. Pastikan dah gosok baju baru pergi mandi, keluar bilik air terus pakai. Jadi kita pastikan kain kapan dah bentang. Jadi caranya ialah 4 kaedah saya katakan. Okey. Kalau kaedah orang lama, kita ambil kaedah pertama dulu. Kaedah orang lama, dia akan ukur mayat. Dia gunting tali panjang daripada sudut kepala sampailah kaki, dah dapat ukuran, dia akan lebihkan sedikit sehasta untuk buat bunjut atas dengan bunjut bawah, ataupun dia ukur dengan lutut dia. Kan biasa orang lama. Itu kaedah lama. Kita cuba nak modelkan sikit, tak payah kita nak ukur-ukur. Standard jenazah 2.5 meter kain saja kita sediakan. Ketinggian jenazah antara 1.5 hingga 1.8 lah kita anggap. Tapi kita potong 2.5 tu standard. Okey, sebab apa? Lebih atas dengan bawah. 2.5 meter cukup untuk sehelai kain. Okey, saya akan gunakan 10 meter kain je. Cara saya nak ukur 2.5 meter tu macam mana? Kalau orang mula-mula belajar, dia ambil tali tip tu, ukur sampai 25 meter, potong. Tu kaedah orang yang baru-baru nak belajar. Kalau orang yang dah pro sikit, profesional sikit, yang dah biasa, tak payah tali tip, ukur ikut badan dia saja. Okey, cuba buat, saya try. Okey, secara biasanya saya, badan saya, tinggi saya ni bukan untuk jenazah macam saya, tidak, tapi secara umumnya saya satu depa ni, ujung ni satu depa, dari ini sampai setengah. Okey, setengah. Satu depa setengah saya bersama dengan 2.5 meter. Ni ukuran yang saya dah ambil, yang saya dah ukur. Lipat, okey, kita gunting dia terus.
Okey, nanti tuan-tuan try. Nak tengok badan saiz tuan-tuan 2.5 meter panjang mana. Okey, boleh? Gunting pun macam tak makan. Okey, try. Gunting tak makan ke orang dia? Tak makan dah kan? Dah, sebaik. Okey, lagi. Baik, sikit lagi. Okey, siapa nak try? Ukur dulu. Ukur je, bukan untuk diri dia. Macam tuan. Nak tengok nak ukur ni. Saya tak lampu setengah. Cuba. Okey. Ambil ujung yang tertutup. Lepas sikit. Satu depa, okey, satu depa. Lebih kurang macam saya juga, satu depa setengah. Kita cari orang yang badan kecil sikit. Siapa ada? Agak boleh. Cuba. Buat satu ukuran daripada tu. Okey, satu depa, alright. Sampai mana? Lebih. Sampai? Okey, tarik banyak, tegang sikit. Okey. Maknanya lebih kurang sampai siku dia. 2.5 meter bersama dengan untuk badan akak ni, satu depa sampai ke siku. Mana dia potong kain macam tu. Dua depa tak sampai dua depa lah, separuh. Sampai sini stop. Okey, siapa nak try lagi? Haji, cuba. Okey. Okey, satu depa, alright. Okey, kalau Haji ni sampai sini tahap dia. Okey, maknanya lepas potong kain pada sini. Okey, cuba buat. Bagi. Okey. Itu 2.5 meter. Okey, satu depa. Alright. Okey, tarik sampai mana tadi? Sini. Okey, sini. Okey. Maknanya dia kena gunting kat sini. Okey, lipatkan yang ni. Lipat. Okey, bagi gunting kat cik. Okey, gunting kat bahagian tertutup tu. Okey, macam tu kaedah dia. Siapa lagi nak try? Nak try ukur kat dia. Nak cuba. Cuba baru tahu. Siapa yang nak ke depan dalam bidang? Lah tengok. Ini orang dah biasa dah ni, tak payah gunting-gunting. Macam tu je kan. Okey, cuba je. Okey, kita dah dapat apa? Dua helai kain baru kan? Satu depa. Okey, lebih kurang paras ni juga. Maknanya satu depa sampai sini. Baru 2.5 meter. Cuba cik. Boleh? Okey. Satu depa. Dia ukuran ni bukan untuk diri kita, tapi nak memudahkan kita bentang kain. Okey, satu depa, alright. Pegang ujung dia. Okey. Luruskan tangan tu. Lebih kurang saya juga. Satu depa setengah. Maknanya dia potong kain kapan pun macam tu juga. Okay, cuba try potong. Ni. Cuba try. Okay, buat satu depa tadi. Jadi siapa yang nak try ukur, nak tahu lepas ni senang dia nak potong kain kapan, boleh ambil ukuran ni. Satu depa. Okay. Sebelah ni. Tak payah setengah je, setengah. Yang ni dekat sini. Okay, sini sikit. Okey, ni tarik ujung lagi. Okey, sampai sini. Dah sampai setengah dia dah. Satu depa setengah tadi kan? Okey. Gunting. Okey. Itu kaedah yang senang supaya tak payahlah kita bawa tali pengukur setiap kali nak ukur mayat. Boleh nak guna kaedah tu, cuma lambatlah. Kadang-kadang ada orang yang tak yakin. Mayat mana? Tak sampai lagi kat hospital. Mayat dah sampai baru dia nak ukur. Akan lambat proses dia. Jadi kita standby kain siap-siap. Jadi kalau kain-kain kapan yang kat luar yang dia jual set-set yang dah set potong tu, dia punya saiz dia 2.5 meter. Okey, kita dah ada berapa helai kain? Masa je. 3 helai kain dah ada. 3 dah. Okey, bang, kita nak buat tali. Buat tali dulu. Cara nak buat tali pula macam mana? Kita dah ada 3 helai kain. 2.5 kali 3 berapa banyak? 7.5. Saya kata saya nak guna 10 meter kain dia. So kita ada baki 2.5 meter lagi. Okey, satu kain ni kita ambil tali. Kita ambil bahagian panjang, dia ada 2 side, kita ambil satu side dia. Ukuran dia lebih kurang 2 jari. Ukur kat sini. Jarak dia nak buat tali. Okey, pegang jap. Kita ukur kat tepi dia.
Okey, tarik tanpa rasa bersalah. Satu tali dapat. Setiap kain kita ambil tepi dia sebelah saja, jangan ambil dua-dua side, kekemasan. Okey, kita buat lagi. Tu try. Dua jari. Ambil bahagian panjang, bukan lebar, bahagian panjang. Okey, lebih kurang dua jari sini. Okey, panjang sangat. Okey, sangat akhir. Okey dah, tarik. Okey, dua tali. Kain yang ketiga. Okey, ni kain ketiga. Okey, siapa try? Dekat. Okey, kurang. Dua jari. Okey. Okey, tarik. Okey, berapa utas tali kita perlukan untuk kapal mayat? 5. Kan? 5 utas tali. Jangan, tali tadi. Ambil 2. Kita ada 3 utas tali. Ambil satu lagi. Kita ada 3 utas. Yang kita nak guna 5 utas. 5 utas tali ni macam mana? Daripada kepala 1, bahagian tangan 2, pinggang 3, 4 lutut, ujung kaki 5. Kalau cerita Indon 7. 1 kat sini, 2 kat tekak ni, 3 kat tangan, 4 kat pinggang, 5 kat lutut, 6 kat buku lali, 7 kat kaki. Memang nampak macam pocong lah tuan-tuan. Kan? Siapa suruh ikat kat tekak? Tak payah. 5 je. Tapi kita ada 3. Kita ambil 2 daripada 3 ni, 2 sahaja, ukur sehasta, guntingkan. Kenapa? Yang sehasta ni pendek untuk bahagian atas dan bawah. Senang. Okey, bentang ke atas dan bawah. Buat macam sini kepala. Terus bentang sini kepala. Sini kepala, sana hujung kaki. Yang lagi 3 yang panjang ni kita letakkan di tengah-tengah. Tak kisah mana-mana pun, letak bentang terus. Okey. Kalau badan dia besar, jangan potong yang ni sebab dia akan jadi pendek tali dia. Buat tali yang lain. Kalau badan dia besar, dia tak payah gunting tepi satu. Kalau badan dia kecil, bolehlah kita potong. Baik. Kita ada 3 helai kain. Okey, siapa nak bantu saya untuk bentang? Bentang saja, bukan jadi model. Siapa? Boleh. Okey, saya ada 4 kaedah saya kata. Ini kaedah basic. Okey, first kita nak buat letak kepala kat mana? Saya letak kepala kat sini nanti. So bila letak kepala kat sini, kaki kat sini, automatik belah kiri dia kat sini, belah kanan kat sini, sana. Jadi kain kapan ni, yang bahagian koyak mana? Bahagian koyak yang ni, yang kita ambil buat tali tadi, apa yang keluar? Benang. Yang bahagian kita koyak ni kekemasan saja. Tak buat pun tak apa, nak nampak comel. Kita letak sebelah kiri. Kenapa letak belah kiri? Sebab bila jenazah dikafankan, kain ni akan masuk belah dalam, kanan di luar. So kekemasan dia ialah tak nampak benang-benang keluar. Kiri dalam, kanan luar. Jadi belah kiri satu helai kain. Okey, kain yang kedua, bentang terus. Ini kaedah yang pertama, basic. Okey, bentang. Okey, terus bentang. Nampak tak? Lebih kurang sama je kan tadi ukuran dia. 2.5 meter kan? Lebih kurang je kan? Panjang pendek sikit je. Dan yang ni yang ketiga. Okey, ketiga. Nah, bentang. Okey. Alright. Okey, atas sikit non. Okey. Ni pendek sikit nampak, tapi tak apalah, boleh masuk lagi. 2.5 meter kali 3, 7.5 meter. Ni kaedah yang pertama, basic. 3 lapis kain, kita letak kapas, kita letak cendana, kau barus, jenazah dah siap mandi, terus letak, tak ada baju, tak ada apa, terus kafan. Ini kaedah basic. Okey, tak kisah kalau rasa macam tak tahu sangat, bentang 3 helai kain dia. Lelaki perempuan boleh macam ni. Ni simple lah ni. Kaedah yang kedua, kalau badan besar. Okey, angkat 2 helai kain. Okey, kita angkat yang kedua. Satu ni angkat dulu. Okey, kaedah yang kedua ialah kita buat kaedah bersilang untuk badan besar. Yang pertama lebih ke kanan, yang kedua ke kiri. Lebih kiri. Ni kanan di sana. Okey, tengah-tengah.
Okey. Nampak tak dia bersilang. Yang ketiga di tengah-tengah. Apa saya ke ni? Sekejap bila pula ada bunyi ni. Suruh balik kot. Okey. Betul. So kita ada 3 lapis kain yang bersilang. Jenazah dah siap mandi, kita letak kat sini, kita kapaskan dia, kemudian kita tutup. Tutup bahagian depan akan terbuka sebab badan dia besar. Terbuka. Tak apa, dalam dah ada kapas, dah cover aurat dia. Kemudian kat lapisan yang kedua, kain belah kiri ni lebih. Dia akan cover belah atas, tapi belah belakang ni, belah tepi ni terbuka. Dalam dah ada kain, dah ada kapas, aurat dah tutup dah. Kaedah yang ketiga, dia lebih belah kanan. Kanan dia akan cover belah sini, tapi belah sini pula terbuka. Tak apa, dalam dah ada 2 kain, dah ada kapas. Itu kaedah jenazah besar. Tutup aurat yang penting. Settle. Okey. Kaedah yang ketiga. Okey, ambil satu. Kaedah yang ketiga ialah kita bentang 2 helai kain. Kain yang atas kedua ni kita letak plastik. Ada plastik? Okey, plastik ni cuba buka. Plastik ni ikut pada saiz sekiranya jenazah reput, jenazah ada operation postmortem, jenazah yang HIV, AIDS, reput, apa ada banyak luka dan sebagainya. Di atas lapisan yang kedua kita bentang lapisan yang ketiga. Kain ni ialah plastik ni ialah plastik yang dah siap potong. Pendek je plastik dia. Okey. Sebenarnya plastik ni besar lagi. Mana nak cari plastik ni? Hardware ada. Tapi jangan cakap, "Okey, saya mau plastik mayat." Tutup kedai tu nanti. Kan? Cakap, "Saya nak plastik yang biasa orang buat lapik untuk cat ceiling." Ni dia plastik dia. Dia lebar RM15 satu gulung tu. Boleh buat 4 mayat sekali jalan. Okey, dia besar lagi sebenarnya. Ni kecil kita bawa, simple. Okey, letak ke atas ni ikut pada keadaan mayat. Kalau dia accident, satu badan luka, so bentar pada kepala sampai kaki ikut saiz badan, ada kaki kapan. Kalau dia operation postmortem, kepala dan badan saja, maka kita letak daripada kepala sampai ke lutut saja atau pinggang saja. Cukup, tak payah kaki. Kalau dia ada backsole kat belakang, luka kat buntut tu, maka letak dari antara pinggang sampai ke lutut. Plastik. Ikut pada keperluan mayat. Dan di atas plastik inilah kita akan letak kain. Kain yang ketiga. Kenapa saya letak kain atas sekali, tak letak plastik? Sebab plastik ni bila kena pada badan mayat yang lepas mandi, dia lembab-lembab, dia akan melekat, semudah terkoyak bila kita tarik. Jadi kalau kita letak kain dulu, mayat dia tak atas kain, tutup, barulah dia akan letakkan plastik, dia akan grip sikit, kemas, tak mudah koyak. Jadi kalau keluar darah ke kotoran ke, atas kain ni saja. 2 kain yang bawah bersih. Nanti kita nak elakkan pendarahan saja. Alright? Itu kaedah yang ketiga. Okey. Kaedah yang keempat, ini kaedah yang kita nak guna pakai untuk lelaki dan perempuan. Alright, angkat yang seleh. Okey, plastik tak tepi dulu. Kaedah yang keempat ialah kita buat kaedah baju. Yang penting menutup aurat. 2 helai kain dah dibentang. Kain yang ketiga kita akan lipat 2. Kita lipat 2, samakan dia. Okey. Dah dapat ukuran sama, lipat lagi 2, 4 lipatan. Okey, di sini kita dah ada bucu yang tertutup ni, kita akan buat collar. Okey, betul bang? Tak kisah nak buat V ke, nak buat U ke bentuk dia, maka bila kita buka dia akan jadi macam ni. Jadi tak muat nak masuk kepala, kita buat collar kat depan dia. Okey, getir sikit depan ni. Okey, selagi mana tak muat, kita koyakkan. Tak muat kepala lagi, koyakkan lagi sampai kepala dia boleh masuk. Jadilah baju Melayu Johor, kan? Okey, lelaki dan perempuan sesuai macam ni. Tak payah buat baju, tak payah buat lengan ke, nak buat tali-tali ke, tak payah, macam ni cukup. Okey, dah siap. Baju simple je. Lipat 4, buat collar. Okey. Sebelum kita bentang ni, kita letak kapas dulu. Okey, ambil kapas. Orang lama dia akan guna kaedah gunting kapas satu-satu disusun. Lepas tu dia bentang satu-satu, lambat. Kita guna kaedah terus bentang. Macam mana? Keluarkan kertas tu. Okey, atas sikit.
Okey. Jangan sampai hujung, sebab hujung tu kita nak buat bunjut. Kita bentangkan kapas dalam bentuk T. Ni kepala, kita letak kapas bahagian badan, tak payah panjang, sampai ke bahagian pinggang pun cukup dah. Punggung pun dah cukup dah. Kaki tak perlu. Kalau nak buat panjang pun tak ada masalah. Tapi ini pun dah cukup. Kalau badan dia besar, buat double, kiri kanan. Kemudian kita akan taburkan serbuk cendana, kapur barus. Taburkan dekat atas ni. Ikut berapa banyak kita nak buat, secukup rasa. Kan? Taburkan. Dalam ni ada 2 kan? Dalam kit kotak kita ada 2 set kit cendana. Satu untuk atas ni, satu untuk mandi. Yang ni boleh bagi 2 lah. Tabur wangian. Sekarang saya tak buat lah, kesian model nanti. Siapa jadi model? Nah, bukan kena paksa Boleh nak pakai ni? Tak payah. Ikut dia, nanti tak boleh balik rumah nanti kan. Tabur banyak-banyak sini. Kemudian kita bentang kain yang atas ni. Okey, bentangkan dia. Bahagian lekuk kita buat lubang tadi tu di atas. Cuba bukakan dia. Okey, betulkan balik kapas tu. Tak apa. Okey, lubang tu, kapas tu letak bawah tu, betul kan? Kapas. Lubang tu kita letakkan di bahagian kepala. Kemudian kita bentangkan dia. Dia akan jadi macam ni. Yang bahagian collar di atas. Sebab dia akan jadi macam awning. Letak badan mayat, tutup atas ni. Tak tutup kan. Ya. Lipat sikit supaya dia tak berjela-jela. Kita kemaskan sikit. Okey, bang. Alright. Jadi jenazah akan dah ada dekat atas kain, baru kita tutup. Ini kaedah yang sesuai untuk lelaki dan perempuan menutup aurat. Kalaulah dalam misal kata dia ni ada pendarahan, postmortem, kita boleh letak plastik. Kat mana letak plastik? Dekat lapisan yang bawah daripada kain ni. Angkat lapisan yang kedua ni. Angkat. Silap di atas ni. Baru kita letak plastik, lapisan kain pertama plastik, lapisan yang kedua kain, baru baju. Macam tu. Ya. Baik. Okey, kita dah siap ni. Dah siap. Ni je lah cara dia. 3 helai kain, kita buat baju selai. 2 helai buat lapik. Okey. Apa nak buat lagi ni? Kita ada 2.5 meter lagi. Okey. Kain yang seterusnya, saya akan buat kain kemban. Kain kemban 1.5 meter. Kalau ikutkan ukuran badan saya, 1.5 meter bersama dengan 1 depa saya. Kita buat anggaran je lah. 1 depa saya ni 1.5 meter. Okey. Kita guntingkan dia. Dia kalau sedap gunting yang licin. Kalau kita koyak, bulu benang-benang dia tu nampak tak kemas. Jadi kalau guna gunting, tajam aja. Dia macam ni, gunting tak apa nak makan sangat. Kalau ada gunting sendiri lagi sedap kan. Okey, baik. Okey. 1.5 meter ni ialah kain kemban. Sesuai untuk lelaki dan perempuan, tutup. Tengok macam saya, lebih kurang tinggi saya je. Kan? Saya 1.78 cm. Kalau tutup macam ni, dah tutup dah aurat saya semua. Kalau orang perempuan, dah boleh tutup habis dah. Kain kemban 7.5 campur 1.5 berapa? 9 meter. 9 meter. Yang ni kita guna waktu dah selesai mandi nanti. Dah mandi baru kita pakai. Okey. 1 meter lagi. 1 meter lagi, saya ambil anggaran saya lebih kurang dalam 1,5 depa lah. 1 meter. Kita ambil gunting. Yang ini kita akan buat untuk kain tudung atau kain serban dia. Kaedah pemakaian sama lelaki dan perempuan. Yang penting menutup kepala dia. Okey. Jadi 9 meter campur 1 meter berapa? 10 meter. Dah jadi dah. Cukup. Ni saja kain yang kita perlukan. 3 meter lagi simpanlah. Nak buat benda lain ke apa ke? Okey. Ini kain serban. Kita simpan dulu.
Kain tudung dan kain serban. Nanti kita akan tunjuk cara nak potong pula. Okey. Kemudian ambil sikit kain daripada sini untuk buat kain gosok waktu nak mandikan jenazah. Tak payah banyak. Bukan dalam setengah hasta ni pun cukup macam ni dah. Okey, ambil sikit. Kalau dalam set yang dah siap potong, dia dah ada dah kain untuk gosok, siap dengan jahit lagi. Masukkan tangan dia dalam tu. Lagi senang. Okey. Okey, yang ni kita boleh simpan. Yang ini kita buat satu helai untuk muka. Kita ukurkan lebih kurang saiz untuk tutup muka lah. Okey, ambil sikit bang, tolong sikit. Okey, saya tunjuk ya. Okey, sikit dah. Okey, potong lebih kurang besar ni, simpan sehelai untuk tutup muka dia lepas mandi. Tutup muka dia. Yang lain, okey, yang ni kita simpan dulu untuk tutup muka tadi. Yang lebih ni kita potong je lah ikut suka kita. Potong sikit. Berapa helai dapat tak kisahlah, sebab ni kain perca saja. Kita pun koyakkan untuk buat kain gosok. Ambil gayung. Mana gayung tadi? Okey, dah ada berapa helai kain, masukkan di dalam gayung untuk mandi. Kemudian dah siap. Nampak tuan-tuan Dua helai kain, satu helai kain lagi kita buat baju 5 utas tali, 1,5 depa untuk kemban, satu depa lagi 1,5 meter untuk kemban, 1 meter untuk tudung. Okey, baik. Kita potong sikit-sikit untuk buat kain perca. Okey, tu saja yang sekarang ni. Baik, sekarang kita nak mandi jenazah. Alright. Kita guna tempat yang sama. Jadi saya akan lipat dulu kain kapan ni. Okay, lipat dulu, lipat setengah aja. Lipat dulu. Lipat setengah dulu. Okey. Baik. Kita akan guna tempat yang sama. Anggaplah ini tempat mandi. Silakan. Buka kain batik bang. Sila. Okey. Ambil kapas sikit, buat bantal dia. Satu kapas. Dalam kotak. Sini, pause sikit. Okey, sini. Alright. Baring bang. Okey, ni koyak je bang. Okey, kain yang kita bagi memang dia belum potong. Macam mana nak buat ni? Kita nak kain batik lepas. Apa susah, koyak je lah. Kan? Koyak saja. Okey. Kita bukakan baju dan seluar dia. Buka. Okey, kita anggap kita dah buka baju dan seluar dia. Alright? Okey. Saya akan duduk, saya bagi arahan dia. Okey, baju dan seluar kita akan buka. Semua termasuk face mask. Mayat tak pakai. Kan? Okey. Katakanlah dia dah buka semua. Jenazah lelaki, aurat dia sama macam jenazah lelaki juga, orang lelaki juga. Pusat hingga lutut. Jenazah perempuan, aurat dia walaupun seluruh badan, tutup bahagian besar, dada sehingga lutut. Ya. Contohnya dada, tutup dada sikit. Atas sikit, okey, lutut. Buka sikit. Buka sikit kaki dia sampai lutut. Okey, orang perempuan kalau nak mandikan jenazah, dia tak boleh selak dada. Nampak dada dia, tak boleh. Dia kena tangan dia lalu bawah kain. Kalau jenazah lelaki tak apa, buka dada, nampak tutup antara pusat hingga lutut. Okey. Kalau pondan macam mana? Siapa yang kena uruskan jenazah pondan? Lelaki ke perempuan? Pondan juga. Jenuh nak cari pondan yang boleh mandi mayat. Siapa yang kena mandikan? Lelaki juga. Ni pondan yang dah siap renovate kat Thailand. Ya. Dia dah buang habis bahagian bawah dia macam perempuan, dia tambah bahagian atas. Siapa yang kena urus? Lelaki aja tu? Perempuan? Ada lagi? Ada lagi pendapat lain? Pandangan lain? Baik, pondan yang asal fitrahnya lelaki, walaupun dah tukar kejadian dia, tetap lelaki. Lelaki juga yang memandikan dia, kembali kepada fitrah dia. Kecuali kunsa. Kunsa ni orang yang tak tahu jantina dia, lelaki ke perempuan, dia ada dua jantina. Bergantung bagaimana cara hidup dia.
Kalau hidup dia kata memang dia hidup cara perempuan, tapi dia cara lelaki, tapi hidup dia cara perempuan, maka orang perempuan lah mandi kan. Macam tu kunsa memang semula jadi. Pondan dibuat-buat kan. Jadi dalam keadaan mandikan jenazah pondan macam mana? Yang dah siap renovate badan dia ni kan. Macam mana cara dia? Kaedah dia sama macam lelaki, aurat tetap pusat hingga lutut. Namun kita kena jaga aib dia juga. Tutup bahagian dada dia juga. Jangan didedahkan. Kalau dedahkan dada dia akan jadi dua musibah. Ada musibah juga. Musibah pertama, orang akan nampak dada dia. Oh, macam tu rupa dia. Kan? Mengaibkan dia, kita berdosa. Musibah yang kedua akan jadi fitnah pada tukang mandi. Ustaz, kenapa lama-lama situ? Kita kena tuduh. Jadi cara selamat, tutup je lah. Macam mana orang perempuan lalukan tangan bawah kain, macam tu juga lelaki yang pondan tadi, lalukan kain tangan dia. Okey, ni kaedah dia. Baik, setelah kita buka baju, siapa yang kena mandikan jenazah? Orang lelaki lah. Tanya Ustaz. Ustaz, anak lelaki mandikan mak. Ni baru nak sebut. Mak mati, anak lelaki nak mandikan, boleh? Boleh. Anak perempuan nak mandikan ayah dia, boleh. Tapi kalau ada orang perempuan sekali ketika mak dia meninggal, afdalnya biar perempuan lah yang buat bahagian antara dada sehingga lutut, bagi orang perempuan buat. Begitu juga kalau ada lelaki, ayah dia meninggal, anak perempuan nak mandikan, boleh. Tapi bahagian di antara pusat hingga lutut, biar orang lelaki yang buat. Itu kaedah dia. Suami boleh mandikan isteri, isteri boleh mandikan suami dia. Jangan bawa pandai pula. Aurat dah Ustaz. Aurat apa laki bini? Tak ada aurat kan. Jadi tapi kecuali kalau suami meninggal, isteri nak mandikan, boleh. Dengan syarat isteri dan mahram dia, anak-anak dia ataupun keluarga dia. Dia tak boleh isteri di samping tu ada imam, bilal, sia, AJK surau apa semua dekat. Dia duduk tengah sing-sing lengan. Ni suami dia ni. Dia pun sabun atas perut suami dia. Tok Bilal pun sabun ke atas sana pula, berselisih tangan atas perut suami kan. Tak kena kan. Ya, isteri dah bermula tempoh edah, dia tak boleh bersosial macam tu walaupun mandikan suami dia, kecuali kalau dia sendiri mandi bersama keluarga, tak apa. Tapi kalau dia nak mandikan tapi keluarga dia tak tahu nak mandikan, tak tahu, tak reti, maka dia boleh suruh orang lain mandikan. Tapi orang dia pesan kepada orang tu, nanti siraman yang terakhir bagi saya. Boleh. Mana isteri tunggu luar, masa siraman terakhir tu, okey, mana isteri dia, panggil. Kita buat siraman air bidara tu kan. Tak. Tu boleh. Yang lain duduk tepi lah. Macam tu ya. Begitu juga kalau suami, setelah ada AJK Muslimat, AJK Marhaban, AJK Nasyid, semua ada kan, dia seseorang lelaki tu pun tak kena juga ya. Tak apa, biar saya yang istinjakkan bini saya. Kan tak kena time tu istinjak makcik-makcik terbeliak mata kan. Tak kena situasi tu ya. Duduk tepi dulu, dah settle, okey, barulah buat siraman macam tu. Kalau nak buat terus. Kalau tak boleh buat, tunggu akhir sekali. Baik, cara nak mandikan macam mana? Kita dah tutup kain semua. Air, pastikan air kawasan tu mengalir. Biasa sekarang ni dah ada tempat mandi kan. Dahulu dia guna batang pisang, atas pangkin rumah tu air jatuh ke bawah, ataupun atas kaki pangku mayat tu mandikan. Ni kaedah-kaedah lama. Kita dah ada moden, dah ada tempat mandikan dalam bathtub tu kan. Baik, cara-cara dia, kita ambil baldi. Mana tadi sabut cendana? Mana ambil cendana semua sekali. Kalau kaedah orang lama, dia akan buat satu baldi satu bahan. Air mawar satu baldi, cendana satu baldi, kabarus satu baldi, air bidara satu baldi, teh ais satu baldi. Contoh banyak sangat air. Bila banyak sangat air, mandi pun jadi lama. Jadi tak payah. Campurkan saja segala rempah-rempah ni ke dalam satu baldi. Campurkan kapur baru secukup rasa, cendana secukup rasa, air mawar, bidara, daun pandan, apa-apa saja, gaulkan, penuhkan air, gaulkan sehinggalah naik bau, warna dan rasa. Okey, ini air dia kita panggil air apa? Air 9. Biasa orang panggil dia air 9. Kenapa panggil air 9? Berasal daripada Negeri Sembilan ke? Tak ada kena mengena. Yes, bukan 9 bahan, 9 kali jurusan. 9 bahan tak cukup bahan kita ni. 9 kali jurusan macam mana? Kita akan buat 3 di tengah, 3 kanan, 3 kiri. Cukup 9.
Kok terlebih 10? Ni ke 10? Macam mana ni? Kaut balik air tu. Terlebih atau terkurang tak ada masalah. Dia bukan wajib 9 tu. Kenapa panggil 9? Kerana ganjil, nombor ganjil. Allah itu ganjil dan dia sukakan yang ganjil. Nombor ganjil, ya. Kenapa panggil 9? Tak panggil air 7 ke, air 11 ke? Ganjil juga. Sebab 9 tu unik, tuan-tuan. Pernah dengar negeri 7? Tak ada. Negeri 11 tak ada. Negeri 9 ada kan. Unik nombor tu je. Tak ada apa-apa isu pun, ya. Okey. Baik. Air ni kita dah bancuh. Ini adalah yang terakhir. Kita bancuh awal tapi untuk yang terakhir. Tak tepi lu. Okey, kain berapa gayung kita ambil? Kita letakkan kain-kain tadi sini. Sabun bang. Ada dalam sabun. Okey, sabun ada orang guna sabun cecair. Ada orang guna sabun buku. Tak kisah apa-apa jenis sabun pun. Nak guna jenama apa ni? Harmoni boleh, zaitun gunakan tanpa was-was pun boleh. Nak guna apa-apa jenis sabun, yang penting sabun yang betul lah. Jangan guna Biozip, Fab, itu baju, ya. Baik, kita dah bancuh air sabun, kita letak tepi. Tukang mandi dia kena duduk sebelah kiri mayat. Tukang mandi utama, tekong dia tu duduk sebelah kiri mayat. Kenapa? Sebab dia yang akan mencebok mayat. Dia nak istinjak mayat. Jadi kena guna tangan kiri. Senang dia nak kaut. Kalau dia duduk sebelah kanan, macam mana dia nak kaut? Dah terkial-kial kan. Macam ni kan. Kan payah nak cedok. Jadi dia kena macam ni keadaan dia kan. Dan tukang mandi ni dia kena pakai glove. Sebab dia yang nak akan sentuh bahagian sulit. Maka ambil satu glove. Sekurang-kurangnya dia pakai sebelah kiri. Sekurang-kurangnya sebelah kiri pakai. Sebab kiri ni lah yang akan menyentuh alat sulit dia nanti. Jadi sebaiknya biarlah waris yang buat. Okey, macam ni. Baik. Yang lain tak payah pakai glove pun tak apa, kecuali penyakit berjangkit, ya. Okey. Kadang-kadang ada anak-anak ada glove tak? Tak payahlah, ni ayah awak sendiri. Geli apa? Mandikan je lah tanpa glove. Kecuali kalau penyakit berjangkit, HIV ke apa, yes pakai glove. Berapa orang boleh mandikan mayat? Paling baik 3 orang. 3 orang. 1 orang makruh sebab susah nak buat, takut terdedah sana sini. 3 orang cukup dah. Paling ramai 5 orang. Lebih daripada tu tak payahlah. Bukan memudahkan, menyusahkan. Kita dah bilas sabun kat sini, dia sabun kat atas. Kita bilas sini, sabun kat bawah. Berapa ramai ni? Semua tangan nak masuk. Jadi payah, ya. Leceh kalau macam tu. Kita buat sekali jalan je. Okey, baik mana? Okey. Anggaplah ini sebagai paip. Kita tak ada paip sekarang ni. Anggaplah paip, ya. Dia ada 2 kaedah, ada gayung, ada paip. Kalau guna gayung, lapik sikit. Jangan buat macam kita mandi, kebus. Sakit badan mayat, slow je kita letak. Kalau guna air paip, jangan buka laju sangat dan jangan buka perlahan sangat. Kalau laju sangat, buka air, buka. Sakit badan mayat. Dah macam kawash, sakit. Jangan sakit badan mayat. Kalau slow sangat, buka air, sikit buka, menitik air, sakit hati kita. Jadi sakit juga. Sederhana je, slow sikit. Kadang-kadang orang letak apa, kain kat ujung paip tu kan. Dia letak kain kat ujung ni kan. Sebab apa? Nak bagi air tu slow, ikat dengan tali kan. Air pun juru kan daripada kepala. Cara nak mandikan jenazah, kita jangan antara adabnya ialah kita kena tahu nama dia. Nama tadi apa? Nazim. Ya. Jangan tanya mayat. Kalau menjawab mayat tu tak cukup tanah kau lagi. Okey, tanya waris, siapa nama arwah? Nazim. Bin ibunya. Antaranya sunnahnya, adabnya bin kepada ibu. Tak tahulah nama ibu dia, tak tahu. Bin Hawa. Nazim bin Hawa. Ya. Ya kak, tanya. Ada apa nak tanya? Tak ada. Tak ada macam tanya. Okey, ada soalan setakat ni? Ada? Baik. Kita adab saja. Tak tahu pun tak apa. Tak sebut nama pun tak apa. Niat tu pun sunat saja. Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Daripada kepala kita mandikan. Boleh tak daripada kaki? Boleh. Tak ada masalah. Cuma adabnya daripada kepala lah. Okey. Bagi orang yang baru first time nak mandikan mayat atau nak tengok mayat, dia jangan main serbu je. Masuk-masuk, mana mayat ni? Dia buka, terjelir lidah. Kan? Demam panas nanti. Ya, sebab kadang-kadang Allah nak tunjukkan rupa mayat tu
dia akan bagi orang pilih je. Dia tak macam dalam TV tuan-tuan. Kalau tanah kubur tu terjelir sampai ke sudah orang nampak terjelir. Dia tak, dia akan sekali imbas je. Kita buka, kadang-kadang nampak muka dia senyum, lepas tu tengok sekali lagi, muka kembali kepada asal. Ada muka yang nampak macam lain macam lah bengkak dia ni. Tengok sekali muka asal. Allah nak bagi petunjuk pada kita. Dia tak macam terus je sekali imbas je. Ya. Pengalaman kami uruskan jenazah pernah nampak muka mayat yang cantik, senyum. Senyumlah mayat ni. Bagi waris tengok balik, dah tak senyum dah. Kan kita butuh lah dapat tengok. Ada yang muka macam binatang. Buka-buka cerita dalam tanah kubur tu, pun macam tikus muka dia ni. Waris masih sekejap, tolong tengok muka mayat ni. Tengok, tadi muka lain. Sekali imbas tuan-tuan. Pernah berlaku, ada berlaku ya. Jadi kaedah orang yang tak biasa, jangan tengok muka terus. Dia mula dari kaki. Tutup kaki, perlahan tengok. Sampai dah ada ni, tarik nafas dulu. Selawat Allahumma salli salawat. Tarik perlahan, bismillahirrahmanirrahim. Perlahan selak. Barulah tak terkejut. Sekali kalau kita selak, sudah. Aku mati dalam iman. Itu yang demam panas tu, ya. Itu tips, Baik. Kalau mayat tu mayat berbau, reput, busuknya, ya Allah, tak tahan. Masuk bilik mayat. Tuan-tuan kalau tak biasa, jangan acah-acah. Masuk kejap, tak nak keluar balik. Masuk kejap, tak boleh. Jangan, memang akan loya kalau acah-acah. Terus masuk. Hadap bau tu, tips dia ialah hidu terus bau tu. Adalah memang busuk, tahan je. Lepas tu 5 saat, lepaskan. Dia akan neutral. Kita boleh selesa keadaan tu. Tips dia ialah hidu bau bilik tu. Jangan pergi kat mayat. Itu bau terbiat nama dia. Ke suasana bilik tu, ya. Tu kaedah tips yang berkesan lah. Ada orang lama kongsi kat saya, cara nak hilangkan takut bau mayat tu, gigit paku kata dia. Macam mana gigit paku? Paku tu gigit, takkan bau mayat. Saya pun tak boleh fikir macam mana logik dia tu. Mungkin sebab kalau gigit paku takut tertelan, jadi fikir pasal paku je kan. Itu mungkin lah. Ataupun kata dia kalau tak nak gigit paku, ambil belacan letak kat hidung. Tak sanggup saya. Itu kaedah lah. Letak minyak cakapak pun boleh, ya. Baik, kita mandikan mayat, tutup badan mayat ni. Okey, kita buka sikit. Okey, waris sama ada. Okey, waris sini sikit. Haji sekali sini. Okey, kita anggaplah sebagai ni anak sulung, anak nombor 2. Nak mandikan sekali kan. Okey, ni dalam situasi berdiri, bukan bersila macam ni. Baik, kita mandikan bermula daripada kepala. Basuhkan air, basuhkan muka dia, lalukan air je kat cecerah telinga dia semua. Kita buka tangan dia semua, ya. Tak payah kita terlalu kasar. Ambil kain terus purus. Ni bukan basuh kain, tuan-tuan. Dan jangan terlalu lembut pula. Ini bukan spa, tuan-tuan. Kan? Lalukan sekejap je, lalukan air. Dah basah tangan, badan semua dah basah. Okey, ambil. Ini air sabun tadi kan. Ambil, okey. Sabunkan badan dia. Perahkan air sabun. Macam ni, angkat tangan dia, sabunkan macam ni. Lalukan air sabun je, lalukan aja. Tak payah gosok beria sangat, dakilah. Takkan. Kuku dia ni, tak payah ambil batang lidi ke korek, buang tek kuku dia, ya Allah, tak potong. Biar saja. Hidung dia, kadang-kadang orang dulu dia potong kecil-kecil kain ni, dia gulung, halus kan. Kita pun ikut juga. Orang dulu selalu gulung-gulung macam ni, kita pun ikut lah, gulung. Buat apa ni kak? Nak korek telinga dia. Cotton bud ada, kenapa nak gulung lagi? Ini kaedah lama. Cotton bud ada, kita korek lah. Jadi cotton bud sebenarnya tak perlu pun. Kita tak payah nak buang tek telinga dia. Kita bersihkan mayat ni di luar saja. Kita dah bersihkan dia. Jangan masukkan air. Ambil kain sikit, korek sikit. Di luar saja bersihkan. Hidung dia, jangan lalukan air. Kadang-kadang orang masukkan pipe kat hidung tu. Sap keluar sini. Sap. Ui, senang kan? Senang kata dia. Seksa badan mayat, nasib baik tak boleh bangun. Kalau bangun dia cekik orang tu, kau ingat tak sakit? Jangan ya. Lalukan air kat hidung mayat tu, tepi dia. Korek sikit. Keluar kahak ke apa semua kan. Okay, sambil orang cuci kat atas badan ada sabun-sabun. Tukang mandi tadi duduk sebelah kiri, dia buka kaki dia sikit. Okey, buka je. Buka kaki sikit.
Jangan risau bang, ini training je. Sabar, don't try this at home. Okey, kita balut tangan kita dengan kain putih. Okey, nak cebok dia, kita ambil kain buka sikit, lalukan air. Sambil tu orang sabun, kita pun lalu air. Okey, kita cebok dia, tengok ada najis ke tidak melalui kain putih ni. Nampak ada kuning-kuning sikit lah, okey. Jangan buang kain ni, basuhlah, boleh guna lagi. Okay, ambil sabun sikit, kita bersihkan. Sambil lalukan air, kita bersih, gosok sehinggalah tak nampak najis. Bersihkan bahagian depan, belakang. Kalau perempuan dia ada merewang, kaedah dia tu, boleh tak tukar mandi tengok aurat orang ni? Macam mana hukum dia? Saya tukar situasi. Boleh tak tok mudim yang sunatkan orang tengok aurat orang? Haram hukumnya. Tak boleh. Dia lalu-lalu, kau dah sunat ke belum? Tengok. Haram. Sesuka hati. Walaupun dia tok mudim, bukan lesen dia tengok aurat orang. Tapi time sunat kena tengok. Tak tengok berangkat ke HKL. Ya, maksud kat sini ialah keperluan baru boleh. Tak ada keperluan, jangan. Tukar mandi macam tu juga. Ada keperluan, nak tengok ada lagi tak? Boleh tengok. Oh, najis sikit. Boleh. Dia boleh tengok aurat orang ni dengan syarat atas keperluan. Tak boleh sahaja tengok jap. Tu tak boleh. Tu berdosa. Ya, sengaja tak boleh. Okey, faham ya? Baik. Kita dah yakin najis dah bersih, tutup. Tapi kalau najis tak henti keluar, orang tua kadang-kadang bahagian lubur dia tu ada masalah, tak henti. Agak-agak dah 5 minit, 10 minit tak henti ni, kita ambil kapas sikit, koyakkan, kumpul-kumpul kapas, sumbat kapas. Yang ni tak apa banyak. Sumbat kapas, sumbat sampai dah tak ada ruang. Kita bersihkan air kat tepi dia tu, menajis tu bersihkan, tutup, settle. Tak payah susah. Ya. Kita nak cebok mayat, kita nak urut perut, tak apa, boleh. Urut di sebelah kiri, sebab kiri ni lah ruang najis kita. Urut perlahan-lahan di sebelah kiri. Tapi orang kita bukan urut, buat macam roti canai. Ada lagi tak? Ada. Macam ni dia buat lipat macam tu je. Ya Allah, kesian mayat. Kenapa ni? Banyak najis dalam perut dia ni. Siapa suruh keluarkan dalam perut? Yang disuruh ya di hujung, di luar. Tak payah keluarkan yang dalam, tak payah. Dia angkat mayat sikit. Boleh angkat mayat sikit, nak bagi tekanan kat perut supaya keluar sikit. Jangan duduk kan. Dia dudukkan mayat macam ni kan. Sebaik tak lipat je ni kan. Jadi kita buat sekadar mana yang boleh, ya. Dan satu lagi pula, ada tabiat orang tu, mana pipe saya tadi? Ni masukkan air kat lubur mayat tu. Kan nampak keluar najis tu? Dia banggur pula tu kan. Jangan tuan-tuan ya, seksa mayat ya. Jangan kita masukkan air, lalu kat air tepi je. Baik, dah clear bahagian depan ni. Kemudian kita rapatkan kaki dia. Wah, senang. Tu kata kesenang uruskan orang hidup. Bahagian rahan dia. Tangan kiri bang. Tengok. Kalau mayat jangan buat macam ni. Bergerak kan, tak cukup tanah kita lagi. Baik, depan dah settle, kita dah bilas air ni sampai sabun semua dah hilang. Kita nak pusing. Cara pusing ialah tangan kanan, kita lebihkan, kalau nak pusing ke arah kanan, kita lebihkan kain kat sini sikit. Tangan kanan kita luruskan ke bawah. Tangan kiri, okey bang, pegang tangan kiri dia. Pegang ikut tangan kiri abang pegang dia. Tangan kanan pegang pinggang dia. Ni pegang sini. Caranya ialah okey begini. Kita set, kita okey. Macam ni. Kaedah dia pegang, tarik. Orang belakang support. Badan dia pastikan tutup kain bahagian belakang. Kadang-kadang kita tak alihkan, nampak punggung dia, aurat dia, ya. Orang perempuan pun macam tu juga, kena jaga. Okey. Kemudian selalu hilang baik ni. Bersihkan bahagian belakang ni, ratakan air sampai belakang bawah habis. Kemudian kita ambil sabun tadi, kita bilas, kita sapu air, lalukan air sabun. Kemudian kita bilas balik. Sekejap je, tak payah banyak. Sekejap jalan je, seminit 2 minit je. Kemudian air sabun yang ada kat lantai ni semua kita tembak, tolak, buang. Tolak ke tepi supaya bila dia baring tak melekat balik ke badan. Okey, dah clear, kita baringkan balik. Dah selesai belah kanan, belah kiri pula. Kaedah yang sama, lebihkan kain kat sana sikit. Okey. Kita luruskan tangan kiri dia, pegang tangan kanan, pegang pinggang, pusing. Pusing, orang sebelah sana pun buat. Sabun, kita ratakan air semua. Sabun badan mayat, bilas. Okey. Kalau dekat belakang dia ada luka, bedsol apa ke semua sebab baring lama, tak payah kita sabun.
perahkan air sabun je. Lalukan air sabun je, lepas tu bilas. Begitu juga kalau mayat tu berulat, mana-mana ulat tu biarkan je, ulat tu buat kerja dia. Kita mandikan, tak payah kutip seko-seko. Ada lagi tu kutip, tak payah. Mana yang jatuh biarkan, mana yang ada kat badan mayat pun biarkan. Kita lalukan air je, perahkan sabun, bilas, settle. Okay, bersihkan bawah. Dan biasanya bila kita mengiringkan mayat macam ni, air akan keluar daripada hidung dan mulut. Jadi kita sengitkan dia dekat tepi, kita lalukan air, korek sikit benda. Kahak dia tu kita korek mulut dia supaya keluar semua lendir semua. Sampai dah habis, bersihkan lantai, baringkan dia balik. Okey, dah siap mandi mayat. Tu je, simple je, ratakan air je, bersihkan badan mayat daripada najis, settle. Okey, kemudian boleh nak wudukkan dia? Boleh. Sama ada nak wudukkan terus ataupun nak letakkan air 9 ni, mana-mana satu pun boleh. Okey, kita ambil wuduk dulu. Sahaja aku mewudukkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala, wuduklah. Kat bahagian muka dulu, kat tangan kanan dia, tangan kiri, kepala dia. Ambil sunat telinga kanan, telinga kiri, kaki kanan, kaki kiri, settle. Sunat yang boleh telinga kanan kiri ya. Sunat kumuh-kumuh tak boleh. Takkan nak kumuh-kumuh tak boleh kan. Jadi kita boleh buat sekadar telinga je untuk sunat. Kita dah settle. Kemudian ambillah air 9 tadi, ambil selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa sallam, siram. Tak kisahlah berapa kali pun, selagi ada air habiskan. Okey, ambil. Nah. Okey, siram. Panggillah waris-waris semua bagi haji. Ambil dulu. Kita berlakon je betul-betul. Sampailah air dah habis dah. Habis dah ni. Okey, habiskan. Okey, habiskan. Siap. Settle. Kalau nampak macam ada lebih-lebih apa sebut-sebut tu, nak bilas pun boleh, tak bilas pun tak apa. Lap-lap je terus kan. Settle dah. Siap. Apa lagi nak cakap? Soal. Kita ambil kain kemban. Ambil kain kemban tadi? Yang panjang. Okey, ini kain kemban Baik. Kita ambil kain lap dengan towel. Tadi air 9 tu, muka tu kita muka kita ambil sikit, basuh kat muka dia sikit, kemudian baru yang bawah tu kita siram. Tak payah banyak kali kat muka, sekali je. Okey, kemudian kita nak lap, kita tukarkan kain ni dengan kain bersih dulu. Okey, kita ambil towel, kita tutup badan mayat, tutup, aurat dia jaga, tarik kain ni, jaga, jangan bagi aurat nampak. Orang perempuan lebihkan sikit kain dia. Okey, basah ni kita letak tepi. Okey, kemudian ambil kain yang bersih. Okey, kita ada satu je ni, saya nak buat contoh. Kain ni yang bersih, kita ambil, gantikan kain bersih. Okey, tutup badan mayat, kita lap badan mayat. Tacap saja, tak payah beria sangat. Kita bukan macam keluar bilik air macam ni kan, sikit-sikit je. Rambut kita sikat dan perlahan, telak sikit perlahan semua kan. Dah kering lebih kurang, kita nak ngiring pula. Okey, abang ambil tangan kanan dia. Okey, tangan kanan, lebihkan kain kat sini, kita kain ke sana, jaga aurat dia, kita ngiringkan badan mayat. Okey, lap bahagian belakang semua sampai habis. Kemudian lantai dia pun lap, guna kain sama pun tak apa sebab dah bersih. Lap dah kering semua. Okey, kita baringkan dia. Okey, ambil kain. Okey, sebelah sini pula kaedah yang sama, ngiringkan dia. Okey, jaga aurat dia. Kemudian kita lap dia sampailah bawah. Kemudian lap kat lantai. Biasanya dalam keadaan mengiring ni pun air akan keluar ikut hidung dan mulut, dengan kahak ke apa. Ambil paip tadi, mana paip, lalukan aja, bersihkan sampai dah clear. Okey, baru kita baringkan dia. Dah siap. Sebelum kita baringkan dia, kita dah lap tadi kering. Ambil kain kemban tadi, kita gulung separuh. Buka separuh, kita gulung, letakkan di bahagian belakang dia, antara leher sampai kaki dia. Okey, letak. Okey, baik, baringkan dia. Kemudian orang sebelah sana tolong tarik balik kain tu. Jadi mayat dah ada dekat atas kain. Jadi kaedah ni juga selamatkan jenazah daripada disentuh oleh orang yang bukan mahram. Contohnya orang perempuan nak bawa ke tempat kapan, dia tak boleh angkat, dia panggil orang lelaki. Masa tu JK masjid pun datang,
Kalau tak ada kain ni, dia akan pegang badan mayat. Walaupun dah tutup, tapi dia pegang badan mayat. Tak kena lah. Jadi kalau dia pegang macam ni, senang. Pegang kain dia. Cuba gulung. Okey, baik. Tolong angkat. Abang yang muda sikit kan. Boleh je? Boleh? Kat kaki dia. Boleh? Okey. Jaga sikit abang tengah. Tengah. Okey, cuba angkat seorang sapu kat kepala dia macam ni. Okey, 1, 2. Ni tangan abang kat sini. Saya pegang sini. Okey, 1, 2, up. Senang nak angkat. Terus ke tempat kafan, letakkan dia. Tu kaedah dia. Okey, kita nak bentang kain. Bangun jap. Ya Allah, ada lagi. Okey. Baik, kita sekarang nak bentang kain pula. Okey. Buka yang tadi. Nah, buka. Jenazah orang ni. Okey. Okey, jap. Ni tak buka. Mana kain kemban tadi? Kemban tadi. Okey, bentang balik kain kemban tadi. Alright, sini. Okey, silakan baring balik bang. Baring. Okey, kepala kat sini dulu bang. Okey, tengah sikit. Sini sikit. Senang nak uruskan orang hidup, kita bagi arahan. Sini sikit. Macam tu. Jadi kain batik. Okey, ni situasi tadi kita angkat daripada tempat mandi ke tempat kafan. Kita buat macam ni tadi kan? Kita cuba angkat bulu-bulu ni. Okey. Kita angkat daripada tempat mandi, terus kita letak atas kain kafan, kepala dia pastikan dekat lubang tadi. Yang ada kapas tu. Okey, kemudian kita nak kafankan dia, kita kena kemban dia dulu. Tutup. Pastikan aurat dia jaga, baru kita tarik kain dalam ni. Tarik. Okey, jaga aurat dia. Ni kemban. Okey, tutup. Kiri dulu, kemudian kanan. Okey, selit. Okey, baik. Dah kiam dah tangan dia. Okey. Kemudian ambil kapas. Mana kapas? Ni dah buka. Kapas kita terus bentangkan dia. Okey, buka macam ni je. Tak payah gunting. Macam ni je. Okey, letak. Okey, pegang bang. Ujung tu. Pegang. Letak kat bahu dia. Macam tu. Kita letak kat sini terus. Selit. Kapas terus sampai bawah. Saya tak buat sekarang ni sebab kesian dia panas nanti. Okey. Boleh bang Okey. Dah letak kapas sampai bawah. Kemudian nak letakkan serbuk cedana baru atas kapas pun boleh sekali lagi. Tak boleh. Alright. Saya akan buatkan kain kapan ni jadi 11 lapisan. Tengok ya. Kain kemban 1, 2. Kapas dah 3 lapisan. Okey, kemudian kita ambil baju ni. Okey, masuk kat lubang dia tu, nak buka dia. Tak muat, kita koyakkan lagi macam tu. Okey. Samakan atas dengan bawah tadi. Bahagian atas dengan bawah samakan. Oh, dia nak tengok juga. Kita tegangkan macam ni. Okey, tutup bahagian atas dia. Okey. Nampak mayat. Ada 4 lapisan lagi. Tadi 3 campur 4, 7 lapisan dah tutup badan mayat. Dah nutup aurat dah ni. Kalau misalnya kata tak boleh lipat ke atas, kita selit kat belakang dah. Selit, buat baju tu selit. Okey. Baik. Kemudian kita ambil bahagian kepala dia. Boleh buka bang? Boleh? Tak. Okey, kepala ni biar. Ikutlah buka lah mayat tak pakai kad emas. Oi, sepupunya tak kopi ada. Okey, kita akan buat macam ni. Okey, ni selit tepi macam ni. Okey, nampak lagi jambul dia kan? Okey, aje tepi sikit. Makcik tak nampak belakang. Okey, boleh nampak kapas di mana? Okey, nampak kepala dia lagi. Ambil kapas sikit. Okey, yang ni kita akan lipat sikit. Kita tak nak ada bulu-bulu tu. Nak beli kapas pun tuan-tuan, kena tengok jenis kapas juga. Kalau nak beli kapas, beli jenis macam ni, warna hijau ni. Superior cotton wool. Ada satu jenis lagi, gambar renap. Yang tu jenis rapuh, bulu-bulu. Kita tengok pun berbulu kan? Jadi yang ni senang kan, makan. Buat macam ni, letak kat bahagian kepala dia, tutup.
selit kat kepala dia. Angkat kepala sikit, letak. Macam ni. Kemudian ambil kain kembal apa? Kain tudung tadi. Yang 1 meter kita potong tadi, potong setengah. Okey, gunting. Potong setengah. Okey. Separuh ni kita ambil, lipat sikit kat ujung dia. Nak buat tudung dia. 1 2 3. Sebab 3 cukup. Okey, letak kat bahagian kepala dia. Macam ni. Dia akan jadi macam ni. Nampak? Nampak? Ajar nampak? Boleh letak kat macam ni. Okey, kemudian kita ambil tangan kita, selit kat bawah telinga dia, angkat kepala dia sikit, tarik, selitkan bawah kepala dia. Dah jadi tudung. Selit je, rambut dia panjang macam mana pun, selit je kat bawah tu. Selit macam ni kan. Nampak? Tak payah beria macam tudung binda lah, tudung apa pun lopa lah, tak payah. Macam ni pun cukup dah kan, jimat. Okey, kemudian ambil kain satu lagi ni, kita lipat panjang. Macam kita nak ikat serban. Ni lelaki dengan perempuan, kaedah dia sama saja. Okey, yang ni kita lipat lagi sampailah dia memanjang. Kemudian yang ni lah kita akan gunakan untuk ikat bahagian leher dia. Jadi macam ni, ikat bahagian dagu dia. Kalau rasa macam nampak sangat dia punya aurat dia ni, ambil kapas lagi. Tu, kapas. Nampak leher dia, nampak aurat dia kalau perempuan kan. Kita ambil kapas sikit lagi. Lipat. Kita kena fokus, yang penting menutup aurat. Buat macam ni. Kain ni. Jadi kalau mulut dah terbuka, kita tak ikat macam ni je. Okey, selit kat bahagian belakang dia. Tak ikat. Ketat bang? Okey. Boleh saya? Nampak? Kan handsome tu? Lepas tu nak letak celak ke, nak minta minyak wangi ke, terpulang kaedah masing-masing. Okey? Baik. 4 lapisan, 7 lapisan. Dah 7, 4, 3, 7. Okey, time ni lah kita panggil waris dia. Mana nak sulung tadi? Anak nombor 2, nak cium ke apa ke? Sila. Panggil kan. Kita ambil kapas tadi. Ni lah. Biasa orang dia letak kapas kat muka mayat. Bila letak kapas kat muka mayat, nak tengok muka, dia akan melekat kapas tu kat muka dia. Jangan letak kapas terus, letak kain bawah dia. Potong kain, macam saya kata potong kain tadi segi 4 tu, letak kat atas ni. Jadi kalau keluarga datang nak tengok, selak je macam ni. Buka, tutup kan. Dia jangan dedahkan muka mayat. Orang tak tengok pun duduk tepi baca Yasin, muka terbuka macam tu. Tak boleh. Dia kena tutup muka mayat. Sunnah dia tutup. Nak tengok baru kita buka muka dia. Ya. Baik. Dah selesai. Ni saya tak tutup lah muka dia, kesian dia. Kan. Kita letak tepi dulu. Okey. Kemudian ambil kain yang ni, sehelai demi sehelai, bermula daripada sebelah kiri, tutupkan dulu. Ni belah kiri, apa ujung ni. Tutup belah kepala dia. Okey, tutup. Sebab dia hidup lagi, buka kepala dia. Buat macam ni terus. Pegang macam ni. Punjut. Okey. Jangan ketat sangat, kita letak saja. Ambil kain tu. Bentar, kain ni kedua. Selai je, okey. Macam ni. Kumpulkan terus. Nak buat punjut je, tak payah buat gumpal ni. Kita buat punjut macam ni je terus. Macam ni. Okey, okey. Baik. Ada orang dia nak kafan mayat, dia buat macam ni. Dia tarik ketat-ketat. Sakit tak? Ya, sakit. Dia sakit. Sebab itulah saya suka guna model hidup. Bila boleh dengar komplain daripada dia, sakit tak bang? Sakit. Kalau mati dia tak boleh dengar kan. Kalau guna patung tak dapat feeling. Jadi kita guna hidup. Kita longgarkan. Okey, boleh? Okey. Letak saja. Sebab itulah orang panggil selimut putih. Sebab selimut mana ada orang ikat. Letak je kan. Letak. Selit kat tepi ni bagi kemas. 7, 8, 9. Campur yang ni pula. Okay, tutup belah kiri dulu. Nampak tak? Belah kiri ni benar-benar semua kat dalam kan. Okay, semua gerak kerja semua belah kiri Ustaz Yes. Sebab apa dia macam kiam. Tangan kanan atas kan.
Okey. Ha? Biasa orang ketatkan, jangan kita ketatkan, sakit mayat. Okey. 10 dan 11. Nampak? 11 lapisan mayat. Tak cukup ke 11 lapisan kain? Tak cukup ke untuk jenazah perempuan? Cukup dah. Dah tutup aurat dah. Menggunakan 10 meter kain je. Yang penting kaedah kita. Okey. Kita letakkan tepi ni, kemudian kita ikat. Ikat mayat. Okey, ambil tadi tu. Mayat diikat tepi. Ikat belah kiri. Kenapa mayat ikat tepi? Sebab teh ais pun ikat tepi. Sebab mayat dalam kubur liang lahat, dia akan masuk, dia akan mengiring ke belah kanan. So belah kiri ni dia akan naik atas, senang kita nak buka tali dia. Ya, boleh je nak ikat belah mana pun, tapi susah kat orang kubur lah nak gali nanti nak tanam. Ikatannya ikatan riben. Kalau Ustaz, sebelum kita nak turun kan, kita dah buka ke atas. Pun boleh. Nak buka daripada atas boleh, nak bawah boleh, mana yang mudah. Okey, kita ikat ikatan riben. Jangan ikat ketat macam ni je. Okey, bahagian tangan, pinggang, tarik sikit. Okey. Okey, pinggang dia. Okey, kemudian lutut dan juga hujung-hujung. Hujung ke. Kemudian nak buat gubahan. Buat gubahan. Buat bunga sikit kan. Gumpal je lah. Bagi cantik je. Dan sunatnya kita letak wangian. Letaklah minyak atar ke apa-apa minyak yang wangi-wangi. Kemudian letak satu kain lagi atas badan mayat. Jangan biarkan putih macam ni je. Ni kalau dalam rumah ataupun sebelum nak tunggu solat ke kubur kan, tutup dengan kain selai lagi. Jangan dibiarkan putih. Sunatnya kita letak selai kain lagi, kain tasfiah. Okey. Jadi kita buat macam ni, tarik ke bawah sikit. Okey. Orang datang nak tengok jenazah, okey, boleh selak. Dah siap jenazah ni. Kemudian buat apa? Bolehlah solatkan jenazah. Okey, faham setakat ni? Boleh ya? Tak boleh tengok balik video yang direkam ni. Okey. Okey Baik, kita terus kepada solat. Kubur dah siap dah? Dah. Batu muda Dah kahwin belum bang? Dah. Dah? Mana rumah di sini? Ya. Ada rumah sini? Ada. Kat mana? Kelang. Kelang Ya. Ambil gambar dia. Hantar kat orang rumah dia kan. Ambil gambar dia dah. Buat selfie. Boleh buat profile picture. Oh, ada adik dia. Ambil gambar tepat ke muka dia. Dia nak buat profile picture je. Nak buat konten TikTok ni. Okey, baik, boleh ya. Mayat tersenyum kan. Okey, dah selesai bab ini, kita pun dirikan jenazah untuk solat. Okey, nanti saya akan terangkan bab solat. Saya nak buat situasi dalam kubur pula. Okey, kubur. Okey, abang duduk sini. Haji, duduk sini. Dekat sebelah sini. Duduk melutut macam saya ni. Okey, abang angkat belah. Okey, duduk tengah sikit. Okey, duduk melutut. Okey, kaedahnya ialah 3 orang ni dalam liang lahat. Orang atas paskan mayat ke dalam. Okey, kain kena bawa keluar dulu. Alright. Caranya ialah yang 3 orang kat atas ni, kat bawah ni, dia akan sambut jenazah dengan cara daripada atas, tangan kanan bawah, kiri atas. Kanan bawah, kiri atas. Macam ni bang. Ni, belum lagi. Buat macam ni dulu. Buat ke atas. Seolah-olah macam nak menyambut lah. Tangan atas, bawah, kiri. Orang akan ambil. Kenapa kanan bawah, kiri atas? Sebab dia akan terus masuk mengiring. Senang. Kalau dia ambil macam kiri atas, bawah, kanan bawah, kekok sikit. Kalau dia ambil dengan 2 jari tangan, takut terjatuh. Sepeluk dia. Okey, cuba peluk. Kanan atas, kiri bawah. Okey, dia terus mengiringkan mayat. Baik, dalam kubur mayat akan berdiri mengiring macam ni. Okey, tali dilonggarkan. Buka tali. Okey, kesian tergantung kepala dia tu. Ambil ni. Buat lapik kepala. Okey, orang bahagian kepala dia kena buka muka mayat. Buka ni hukumnya sunat saja, tak wajib. Adab kita pada mayat. Buka, selakkan kanan kiri sampai nampak muka dia. Cuba rapatkan ke dinding lahat tanah tu kalau dapat. Kalau tak dapat, orang atas tolong kepalkan tanah, letak kat muka dia, ciumkan. Kemudian selakkan sikit kain macam ni. Okey, orang atas tolong kepalkan tanah, buat bulat-bulat untuk dia sendal kat bahagian belakang sendal supaya dia tidak terbaring balik.
Okey. Yang wajib ialah mayat mengiring ke kanan kiblat. Muka-muka sunat hukum dia. Ya. Kalau misalkan mayat berjangkit ke apa, tak payah buka. Mayat reput ke, tak payah buka. Kalau mayat normal, boleh, tak ada masalah. Okey, baringkan dia, kesian dia. Liang lahat dekat Malaysia ni ada 3 jenis. Lahat tengah, kita letak lahat jenazah, papan lahat. Ataupun macam kita kat Batu Muda Taman Selasih ni, lahat tengah. Kalau dekat belah-belah pantai timur, lahat tepi. L, sebab tanah dia keras sikit, so dia buat jenazah dalam ni, lahat pun kat tepi. Kalau dia belah utara ataupun belah Kelang, saya nampak dia buat guna papan lahat. Papan lahat sebabkan tanah dia tu jenis lembut, paya dan sebagainya. Jadi dia kena masukkan jenazah dalam papan lahat, dalam papan lahat tu, keranda kayu, letakkan. Mayat dalam keadaan posisi dah mengiring dah. Okey. Kemudian bagi jenis keranda kayu ataupun papan lahat tengah, kita nak turunkan kubur tanah, jangan terus turunkan tanah sampai berbunyi papan tu. Biasanya orang lapik dengan tikar ataupun daun-daun besar kan, lapik kan, supaya adab kita pada mayat, kerana mayat dalam kubur dia mendengar, pendengarannya dikembalikan. Jadi kita hormat pada dia, jangan bagi berdengar. Dah penuh atas tikar tu, alihkan tikar tu, baru turunkan tanah dengan biasa. Jadi permulaan saja kita lapik. Okey? Baik. Kambus tanah, tinggikan sedikit dalam sejengkal untuk buat bukit kan. Itu sunnah dia. Kemudian siap, terpulanglah nak buat talqin ke, nak buat tahlil ke, tu terpulang. Selesai, habis pengurusan jenazah. Okey? Ada soalan setakat ni? Sebelum soalan, kita lepaskan dia dulu, sial dia. Dia dah cemas saja nak bertandas ni. Time ni lah nak bertandas kan. Tadi okey je kan. Apa dia soalan? Boleh ke isteri atau suami ambilkan wuduk untuk jenazah pasangan? Isteri nak ambil wuduk untuk suami dia. Sedangkan kita tahu mazhab kita kata suami isteri kalau berwuduk batal kalau bersentuhan. Ni dah meninggal. Boleh dia nak ambilkan wuduk untuk suami dia, tak ada masalah. Cuma kalau isteri tu ada wuduk, dia batal lah. Dia kena ambil wuduk yang lain. Dia ambilkan wuduk untuk suami dia, okey. Tapi kalau dia ada wuduk, batal. Ini hukum mazhab Syafi'i kita lah. Kalau kita ambil pandangan mazhab atau pandangan ulama lain, tak ada masalah pun, tak batal. Terpulang pada kita. Nak pilih mazhab tu jangan separuh-separuh. Kita ambil ikut pandangan kita lah, Syafi'i je. Baik, lagi? Ada soalan lain? Ya. Kapas kita letak untuk elakkan pendarahan ataupun keluar air. Letak kapas hidung. Waktu kita dah kafan baju dia tu, letak kapas. Okey. Baik, tentang solat jenazah. Okey, solat jenazah semua tahulah. Menghadap kiblat, jenazah diletakkan. Kedudukan jenazah macam mana? Kalau ikan sunnah, imam tu yang main peranan kedudukan jenazah. Kalau Rasulullah dulu, jenazah perempuan Nabi akan berdiri tengah-tengah di pinggangnya. Kalau jenazah lelaki, Nabi akan berdiri dekat bahagian bahu ataupun kepala dia, antara tu. Itu kedudukan yang sunnah yang ada dalam hadis. Adapun kedudukan jenazah kepala kanan, kepala kiri, itu tak ada dalam hadis. Sebab tu ulama letak kaedah. Kalau lelaki, kepala sebelah kiri. Kalau perempuan, kepala sebelah kanan. Kaedah ini ialah untuk memberi makluman kepada jemaah belakang, supaya dia intai kepala mayat mana. Oh, belah kiri lelaki, so dia boleh doa Allahumma fir lahu. Kalau jenazah kepala belah kanan, oh Allahumma fir laha. Itu kaedah sebenarnya. Adapun yang paling afdal apa dia? Afdal, yang paling utama, kedua-duanya lelaki dan perempuan kepala sebelah kanan. Dalilnya kias kepada kedudukan mayat dalam kubur. Dalam kubur mayat semua kepala belah kanan, lelaki perempuan, tak ada beza. Maka ikut je lah macam tu. Jadi sebaik-baiknya kepala belah kanan je. Imam tu je yang main peranan kat mana kedudukan dia. Kedudukan? Kalau meninggal sekurang-kurangnya 5 jenazah. 5 jenazah macam mana nak aturkan? Kepala sebelah kanan semua. Tak payahlah, oh ni lelaki kiri, lepas tu kanan, kiri, kanan. Macam tak kena pula kan? Semua belah kanan dia. Letak, mandi, solatkan beramai-ramai. Okey? Kemudian dalam solat jenazah ni, kalau jenazah ada, kita akan solat lah.
sahaja aku solat ke atas jenazah ini 4 takbir makmum kerana Allah Ta'ala. Tak payah sebut lelaki ke perempuan ke, memang dah ada dah tahu dah lelaki perempuan. Okey, Allahu Akbar. Takbir pertama baca Al-Fatihah, baca sampai habis, tak payah iftitah, terus Al-Fatihah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Takbir kedua Allahu Akbar, selawat ringkas pun tak apa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, settle. Panjang sikit selawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum, belum, memanglah fil alamin tu salam kita kan. Tapi ni takbir yang kedua belum lagi, fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga Allahu Akbar, doa ke atas mayat, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jenazah lelaki. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau jenazah tu ada 2 jenazah ataupun lebih ramai, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau jenazah pundan, sudah, Allahumma ghfir lahu hahum. Jangan jamak semua sekali ya, jangan. Tetap hu juga hukum dia. Ya, tak ada hu hahum ya. Hu juga. Okey, itu doa yang boleh kita amalkan. Kemudian takbir yang keempat Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu doanya. Tak ingatlah ustaz, belajar. Bila time belajar ingat, time nak solat terlupa. Allahumma la haula wa la, lain ni. Try lagi. Allahumma lakasumtu. Tu buka puasa kan. Dah keliru dah. Macam mana ni kan? Dah jam dah situ. Tak payah baca pun tak apa. Nak baca sangat, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu pun boleh. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun bagi salam. Yang wajib belah kanan dia. Yang belah kiri sunat. Assalamualaikum, telah selesai. Okey? Kemudian bawalah jenazah ke tanah kuburan. Itu kalau jenazah depan mata. Kalau jenazah gaib, syarat solat jenazah gaib 2 je. 1, jenazah tu jauh. Maknanya kita tahu dia meninggal kat mana? Kat Johor. Oh, tak boleh lah, saya ada pagi ni ada program, tak boleh balik kampung. Boleh solat jenazah gaib. Yang kedua, kalau mayat tu dah dikebumikan dah, kita baru tahu dah 2 minggu balik kampung, mana mayat? Mana orang dia? Dah meninggal dah 2 minggu lepas, tak tahu pun. Boleh pergi ke kubur dia ataupun pergi ke tempat mana-mana nak solat jenazah gaib. Boleh. Syarat dia mesti mayat tu wujud dan mesti mayat tu dah siap mandi dan kafan. Dia tak boleh orang dia meninggal, bila meninggal? Pukul 12 tadi, baru lagi meninggal. Jelah kita tak balik kampung, kita solat jenazah gaib lah ramai. Tak boleh. Dia mesti dah siap mandi, siap kafan. Kita dapat info sana, dah mandi dah siap dah nak solat dah ni. Boleh kita solat jenazah gaib. Okey? Syaratnya ialah bermula daripada setelah dia dikafankan. Boleh. Sehingga bila? Sehingga sebulan daripada tarikh pengebumian dia. Bila dia kebumi? Dia kebumi 1 bulan 2, 1 bulan 3, kita bumi 1 bulan 3. Sehinggalah 1 April. Boleh, sebulan. Ya. Sebagaimana pernah berlaku zaman Rasulullah, tukang sapu masjid Nabi meninggal. Nabi tak tahu. Nabi balik rumah dia, mana pergi tukang sapu ni, selalu ada. Dah meninggal dah Rasulullah. Bila? Bulan lepas, genap sebulan lagi ni, kata dia. Nabi kata, bawa aku ke kubur. Dibawa Nabi ke kubur. Nabi pun menghadap kiblat, solat jenazah. Tempoh Rasulullah solat jenazah ni ialah tempoh sebulan dari tarikh pengebumian dia. Tarikh pengebumian, bukan tarikh kematian. Ada orang yang dah meninggal seminggu, mayat dia baru jumpa dah seminggu dah. So baru ke bumi hari tu. So sebulan daripada hari pengebumian, bukan daripada hari kematian. Kena faham situ. Baik, sebulan saja tempoh dia, kemudian selesai. Dah bila dah meninggal, dah 2 bulan dah meninggal, tak boleh solat jenazah, boleh buat tahlil, doa dan sebagainya. Dan syaratnya ialah jenazah mesti wujud. MH370 dah diisytiharkan mati, tapi mana mayat dia? Tak jumpa. Tak boleh buat solat jenazah gaib. Tak boleh. Ya, tak boleh. Dia hanya buat doa je, tahlil je. Okey? Mayat jenazah Ukraine kena tembak tu, MH17, boleh sebab mayat dia ada. Boleh sebab solat jenazah gaib. Tok Guru Harudin meninggal dekat Amerika, kita nak bawa balik, tak boleh, ke bumi sana. Dah tahu dah siap mandi kafan, dah boleh buat solat jenazah gaib. Tu ya syarat dia. Wallahu a'lam. Soalan?
Betul ajar? Dia ajar. Suami meninggal, isteri boleh pergi kubur tak bila suami meninggal? Baik, soalan dia bagus. Bila meninggal, kita tahu seorang isteri bermula tempoh edah. Edah di sini ialah dia tidak boleh bersosial, dia tidak boleh berwangian, tak boleh berhias. Dia kena jaga diri dia, batas diri dia. Namun kita tengok hari ni ada orang perempuan yang bekerja, jadi tak nak kena keluar rumah. Maka ulama kata ada rukhsah untuk orang perempuan yang edah keluar bekerja dengan syarat dia buat kerja dia saja. Kalau dia kerja sebagai office, buat kerja office lah, selesai balik. Tak boleh dia pergi jamuan, keramaian, majlis dinner ke, tak boleh, ya. Tapi kalau ada jenis buat kerja customer service, kena layan orang, sebut kerja dia lah. Cik, tandas mana? Kena tanya, tandas kat sana. Tak boleh lah dia edah, tandas mana cik? Tak kena, dia kena sana cik. Bidang tegas dia. Nak pula kalau dia meniaga, makcik karipap satu, donat, kena. Saya kat sini cik. Meniaga apa macam tu? Tak kena, dia kena ya dek. Kecuali kalau sentuh dalam hal peribadi. Cik, macam mana suami Kak Umar dah meninggal, macam mana Kak Umar? Itu dalam hal peribadi, dia tak boleh share. Diam saja. Ya, tempoh edah dia kena diam. Itu bekerja. Ke kubur macam mana pula? Dalam kubur pula tengok pada keadaan. Kalau situasi suami tu tak boleh bawa ke rumah, contohnya rumah dia jauh daripada hospital terus ke kubur, ataupun daripada masjid terus ke kubur, maka bolehlah dia nak ikut, tapi dengan syarat dia kena asingkan diri dia. Jangan nak ke depan sangat. Tak payah overshadow sangat ke depan, orang nampak dia nak nangis. Kadang-kadang situasi sekarang ni, masa nak baca talqin, imam pula yang panggil. Mana isteri dia? Memeh di depan. Tak perlu, anak-anak je. Isteri biar orang tak nampak mana dia. Isteri kena duduk tepi sikit asing kan. Nak jaga diri supaya tidak jadi perhatian. Ya. Adapun sebaik-baiknya isteri tunggu di rumah. Sebaik-baiknya. Tidaklah kata salah pergi kubur, asalkan dia pada jaga diri. Cuma sebaik-baiknya duduk di rumah, itu lagi afdal, lagi terbaik. Dah bawa suami ke rumah, dah tengok, okey dah. Sebab ini pernah berlaku di zaman Aisyah Rasulullah, ketika mana sahabat meninggal dunia, saudaranya meninggal dunia, Siti Aisyah minta dia bawa ke rumahnya untuk orang perempuan datang tengok, solatkan jenazah dia, kemudian baru bawa keluar. Maknanya boleh bawa balik ke rumah dulu. Ini pun sunnah juga, ya. Baik, itu untuk jenazah suami, ya. Tapi sekarang ni trend kita, isteri jaga edah, tak bersosial, tak keluar berhias. Sebab kadang-kadang ada seorang elakkan, duduk dan diam 4 bulan, okey barulah kita keluar. Baik, ya, faham itu ya. Baik, ada soalan lain tadi? 3 soalan kejap itu. Kalau darah nifas yang tak berhenti lepas bersalin, macam mana ya Ustaz? Okey, darah pad. Macam mana orang perempuan dalam keadaan haid pakai pad, begitulah dia pakaikan. Pampers pun kita boleh pakai kepada mayat. Najis keluar tak berhenti, kita letak kapas, letak pampers pun boleh, tak ada masalah. Soalan kedua tadi, tahlil bukan sunnah. Salah, tahlil itu juga adalah sunnah. Cuma kaedah ulama yang menyusun kaedah tahlil macam kita buat hari ni. Ya, baik. Tuan Haji. Isteri. Baik. Macam mana orang lain pula selain isteri nak pergi kubur, nak hantar jenazah? Dahulu Nabi melarang. Bila orang perempuan nak ikut ke kubur, Nabi tanya, kamu ke yang tolong kebumikan? Tak. Kamu ke yang angkat jenazah? Tidak. Maka baik duduk kat rumah, kata Nabi. Kemudian setelah Nabi wafat, ada orang nampak Siti Aisyah baru balik daripada tanah kubur. Orang pun tanya, wahai Aisyah, kamu daripada mana? Aku baru kebumikan jenazah saudaraku. Baru kebumikan jenazah saudaranya. Maka orang kata, bukankah Nabi larang orang perempuan ikut ke tanah kubur? Kata dia, ya, dulu dia larang, tapi sekarang dia benarkan, kata Aisyah. Maka boleh orang perempuan ikut ke tanah kubur, tapi janganlah kita ke depan sangat. Biar orang lelaki yang buat kerja. Kita duduk belakang sikit, bawah kemah ke apa ke, itu kerja dia. Ya, boleh. Sebab kata Nabi, ziarahlah kubur. Dulu aku melarangnya, sekarang datanglah kubur, kerana dengan kubur itu memberi peringatan pada kita. Peringatan kematian tentang kita. Tak ada masalah orang perempuan lelaki. Wallahu a'lam. Ya. Solat sunat hadiah. Okey, baik. Boleh ke tidak? Soalannya, baik. Ada soalan ni? Bagaimana jika sudah dikubur, kalau nak solat jenazah perlu kita menghadap kiblat tu?
Okey, baik. Solat jenazah di kubur perlu menghadap kiblat ke? Jawapannya perlulah. Mana-mana solat pun kena menghadap kiblat. Walaupun membelakangkan jenazah, tapi jenazah kan menghadap kiblat, kita kena belakangkan dia lah. Menghadap kiblat kena wajib. Soalan sunat hadiah tadi, baik. Soalan sunat hadiah ni dia ada kaedah ulama yang mengharuskannya, ya. Tujuannya ialah lepas jenazah dah ke bumi, maka dibuat solat sunat hadiah. Wallahu alam, tapi di Malaysia saya kira mungkin sebelah Pantai Timur masih mengamalkan kaedah tu. Sebahagian orang daripada kita tidak mengamalkan lagi, ya, kerana dia ada khilaf kat situ. Cuma jumhurnya tidak mengamalkannya. Secara jumhur tak mengamalkannya. Kalau nak buat, kalau ada sandaran kita, ada dalil yang kita kuatkan, silakan. Wallahu alam. Ada jenazah lain, maknanya serentak. Macam tadah kubur Batu Muda Selasih ni, kadang-kadang 2 jenazah sekali jalan. Kita pun nak solatkan ni, boleh. Kita niatkan dua-dua sekali. Walaupun tak kenal orang tu, kita buat ni, Allah maghfir lahum pun boleh. Wallahu a'lam. Tuan baca. Tak macam mana? Tahlil tadi, kurang jelas tentang tahlil. Okey, baik. Terima kasih. Waktu haram untuk solatkan jenazah dengan kebumikan jenazah. Baik, waktu. Okey. Tadi Ajah tanya pasal tahlil. Baik, tahlil ni dia adalah satu susunan. Tahlil ni pada asas dia zikrullah, la ilaha illallah, tu tahlil. Tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar. Tahlil la ilaha illallah. Jadi kita sebut dalam masyarakat kita, sebut tahlil ni ialah susunan. Daripada Al-Fatihah kita wirid sampai 3 kul, Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, kemudian ayat kursi, kemudian kita baca penghujung Al-Baqarah, kemudian kita sudah dengan tahlil dan doa. Maka ini adalah susunan-susunan. Itu amalan kita. Maka dalam hal ini, kalau kita ambil secara umum, tak jadi kesalahan, kerana itu adalah susunan daripada Al-Quran sendiri yang disusun oleh ulama. Maka kita buat amalan kita, tak ada masalah. Niat kita kerana kita nak hadiahkan pada si mati, sedekah pada dia. Adapun bagi orang yang pandangan tak ada tahlil. Kenapa tak ada tahlil? Sebab Nabi tak pernah buat. Dia ambil secara umum, secara khusus. Memang Nabi tak pernah buat secara khusus. Kalau nak fikir secara khusus, banyak benda yang Nabi tak buat macam kita buat. Contoh, kita baca khutbah, baca khutbah, baca teks. Nabi tak pernah baca teks. Bid'ah ni salah. Tapi kenapa kita buat? Sebab kita takut imam yang baca khatib yang khutbah tu tersasar daripada ucapan dia, tertinggal rukun. Dan juga kita bimbang dia tak ingat ayat Quran, maka perlukan panduan. Maka itu tak ada masalah, asalkan selari dengan rukun dia, silakan. Maka begitu juga yang ni, tahlil, susunan. Ulama ni umpama satu teko air dengan secawan gelas air. Kita minum ikut jug ke kita minum ikut cawan? Tentu kita minum ikut cawan. Kenapa tak ikut jug? Besar sangat. Itulah umpama Al-Quran dan hadis dengan ulama. Kita nak ikut Al-Quran hadis boleh, memang betul kita ikut, tapi ilmunya luas, terlalu banyak, kita tak faham secara keseluruhan. Maka perlunya ulama untuk memudahkan kita faham. Maka itulah susunan untuk kita. Wallahu alam. Okey, tadi soalan tadi, waktu pengebumian dengan waktu solat ada tak diharamkan? Tidak ada waktu yang diharamkan, melainkan ada waktu yang tidak digalakkan. Waktu tidak digalakkan contohnya tengah hari, panas macam ni. Tak digalakkan kerana bimbang tak ramai yang hadir, solatkan dia dengan kebumikan dia. Tengah malam, waktu orang tidur, takut tak ramai yang dapat hadir. Waktu maghrib, singkat sangat, nak takut masuk isyak, bimbang nanti ramai orang tak sempat solat. Maka itu waktu tak digalakkan. Ya, wallahu a'lam. Soalan lain, Najah? Tak dengar. Susunan tahlil pula 3 hari, 40 hari, 1 hari itu juga adalah susunan ulama yang buat. Dia kalau kita wajibkan, itu salah. 3 hari kena buat ni, wajib. Ataupun dah selesai ke bumi, kita tanya waris dia, malam ni buat tahlil tak? Makan apa? Itu tak boleh. Kita dah menyusahkan waris. Kecuali waris itu sendiri yang willing, dia sendiri yang serahkan. Boleh tak pihak masjid buat tahlil 3 hari? Dia nak, kami akan sedekah makanan. Silakan.
Tapi janganlah kata tu wajib, tidak wajib. Nak buat 40 hari ke 1 hari ke 60 hari ke terpulang. Itu jumlah saja. Ya. Adapun demikian, jangan sesekali waris guna duit si mati. Tak boleh. Arwah ada tinggal duit lagi dalam bank tu, ada dalam 1000 kot, keluarkanlah. Kita buat tahlil tu 3 hari, bagi kat masjid 1000 tu. Tak boleh. Sebab duit tu adalah duit faraid, bukan duit dia lagi. Kewajipan duit harta arwah ni, pertama dia kena bayar hutang dulu. Setelah dia selesai bayaran kain kapan ke apa, bayar hutang dulu. Selesai hutang, barulah lebihan tu difaraidkan. Maka tak boleh usik untuk apa-apa tujuan pun, melainkan untuk bayar hutang dan juga faraid. Wallahualam. Kalau waris tu sendiri nak sedekah duit, orang bagi letak jak kan. Memang daripada dulu mana-mana tempat pun letak jak kan. Tak tahu kenapa letak jak kan. Sebab apa? Saya fikir kalau tabung lubang kecil, jak besar, mudah-mudahan besar lah masuk kan. Itu duit waris, boleh nak buat apa pun. Wallahualam. Dia dia tanya amalan lepas tanam tu, kita siram air, lepas tu kita tabur dan sebagainya. So boleh tak? Signifikannya perlu ke tak perlu ke tak apa? Baik. Dari sudut keperluan, kita ambil secara umum, tujuannya ialah untuk wangian, bunga-bunga air mawar. Satu. Dari sudut sunnah, pernah tak Nabi buat? Pernah. Nabi pernah meletakkan pelepah tamar di atas tua kubur. Bagi Nabi, kata Nabi, selagi pelepah tamar ini masih segam, masih hijau, belum kering, mudah-mudahan akan meringankan azab kubur orang ni. Maka ulama banyak tafsiran. Pertama dia kata khusus pada Nabi je. Nabi buat tu untuk Nabi mujizat Nabi. Pendapat kedua kata kalau Nabi buat tu tentulah ada tujuan dia, fadilat dia. Maka setiap kehidupan ni semuanya hidup, dan setiap kehidupan ni berzikir. Maka kita pun letaklah daun-daun ke apa kan. Yang ketiga, orang kata apa yang Nabi buat kita buatlah, selagi Nabi tak larang, buat sajalah kan. Maka konsep dia tu kat Malaysia tak ada pelepah tamar. Maka kita gantikan dengan benda yang biasa kita jumpa, daun pandan. Kita bertabur daun pandan, tujuannya nak mewangikan. Yang kedua, selagi dia hidup mudah-mudahan berzikir. Tujuan kita, niat kita kan. Itu satu. Selagi mana tidak berlebihan. Contoh, kalau Hindu meninggal, dia letak bunga daripada hujung sampai bawah, bunga saja taburan. Ini tak boleh, bukan budaya kita. Kristian dia letak bunga, tak boleh. Kita sikit pun boleh lah. Dan air pula, Nabi pernah merenjiskan air ke atas kubur anaknya Ibrahim. Ulama kata Nabi buat macam tu kerana Nabi nak elakkan debu berterbangan. Maka Nabi ada ulama kata ini Nabi saja, tangan Nabi mujizat. Biarlah. Ada ulama kata Nabi buat, kita ikutlah. Cuma kaedah kita letakkan 1 jak. Tak apalah 1 jak tu kongsi sikit seorang. Janganlah 10 anak 10 jak. Banjir kubur tu. Baik tak paip tu siram kan. Jadi kita fikir buat kerana apa yang Nabi buat kita buat sajalah. Ya, sebab ada juga kalangan sahabat dahulu, antaranya Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Dia pernah ikut naik kuda, lalu kat padang pasir tiba-tiba dia berhenti. Dia tak pergi terkencing ke, tak pergi makan ke, dia berhenti je. Sahabat tengok, apa saya dia berhenti? Kemudian dia naik balik unta, jalan, kuda jalan. Sahabat tanya, kenapa kau berhenti tadi? Apa tujuan kau? Dia kata, entah, aku pun tak tahu. Tapi aku pernah nampak Nabi berhenti kat sini, Nabi pun tak buat apa-apa. Kemudian Nabi naik balik, Nabi jalan. Makna sahabat ni diikut setiap inci apa yang Nabi buat, walaupun tak tahu apakah fadilat, apakah hikmah dia. Maka kita pegang pada situ pun dah cukup dah. Selagi mana pernah Nabi buat, kita buat. Cuma jangan berlebihan. Ya, saya pernah jumpa dengan satu situasi, mu'alaf meninggal, India. Keluarga dia semua masih Hindu. Dia kata, boleh tak kami join, nak tengok sekali? Boleh, silakan. Rupanya dia bukan sekadar join, dia letak bunga. Saya ada bunga. Dia kata, kami nak letak bunga, boleh tak? Boleh letak lah. Dia letak bunga, ya, macam betul-betul kubur penuh bunga. Ustaz, tak apa ke Ustaz? Saya katakan, biarlah, ini cara dia nak menghormati mayat. Kita kena terbuka sedikit. Bukan kita yang buat, dia yang buat. Sebab dia dah bagi kita izin untuk uruskan keluarga dia cara Islam pun dah cukup rahmat dah. Jadi kita bagi ruang untuk dia menghormati pula cara dia. Selagi mana tak bercanggah hukum kita, silakan, letak je lah. Kan? Begitulah kita bila tengok jenazah yang bukan Islam,
Kita datang tengok tak berdosa, tengok kan, menangis, tak ada masalah. Tapi kalau kita ikut cara dia perancolok, itu ya salah, berdosa. Ya, jangan buat benda yang melanggar syarak. Wallahu alam. Ada soalan lain? Ya. Ada yang kata kita tak boleh jamu rumput-rumput di atas kubu. Dia kata kita akan keluarkan. Baik. Kenapa makhluk Allah ini bukan zikir dia kan? Tapi kata kalau tak jamu rumput, kena bikin kita orang. Okey, baik. Ada orang kata jangan cabut rumput. Memang ada satu viral dulu kata jangan cabut rumput atau pokok sebab rumput tu berzikir, ya. Pada dasarnya memang betul lah setiap kehidupan tu berzikir, dan sebaik-baiknya biar sajalah. Cuma kalau dah macam lalang, takkanlah biarlah tubuh pokok cili semua tubuh, burung berak atas tu kan, burung cili. Maka dalam hal ini kita kena kemaskan jugalah imej kita sebagai orang Islam. Tengok kubu-kubu kampung, bandingkan kubu-kubu kampung dengan kubu-kubu kat Taman Batu Muda tu. Kita lalu kat Taman Batu Muda tu tenang je, macam taman je, boleh bertandika, boleh piknik situ kan, indah, cantik. Tapi kubu kampung tengok pun seram kan. Sebab tu kita kena bersihkan. Boleh cabut, asalkan bukan tanaman yang keluarga dia tanam. Ni rumput kapit dia tanam, kita pun cabut, marahlah orang tu kan. Dan kedua, kalau kubu wakaf tak apa, maknanya pengurusan kata kami nak gotong royong, pokok-pokok besar kami nak tebang, rumput-rumput yang besar kami tebang, tak apa, itu pengurusan secara umum, tak ada masalah, kerana itu tanah wakaf, ya, ada hak untuk dia clearkan tempat tu. Wallahu alam. Okay, soalan lain? Ada? Posisi letak jenazah di rumah. Posisi letak jenazah. Baik, kadang-kadang orang keliru. Letak jenazah ni macam mana? Menghadap kiblat. So dia menghadap kiblat macam mana? Kaki ni kiblat sana, kaki menghadap kiblat. Kan biasa macam tu kan? Kenapa menghadap kiblat, kaki menghadap kiblat? Saya tanya pada tuan rumah. Iyalah ustaz, cuba ustaz bangunkan mayat tu. Kan menghadap kiblat. Masalahnya siapa suruh bangunkan mayat? Posisi sebenarnya ialah menghadap kiblat, ialah posisi macam dalam kubur. Dalam kubur kita menghadap kiblat, cuma caranya mengiring. Dia punya rusuk kanan menghadap kiblat dan dia akan mengiring. Itu dikatakan menghadap kiblat. Tapi posisi dalam rumah takkan kita nak mengiringkan mayat. Maka kita boleh baringkan dia dengan keadaan rusuk kanan tu yang menghadap kiblat. Kenapa tak kaki? Tak sopan, tak beradab pada Baitullah. Kita nak buat tandas pun jangan menghadap kiblat ataupun ke belakang ke kiblat. Kena mengiring ke arah bertentangan. Kita nak ulu kaki menghadap kiblat pun tak sopan. Ulu kaki pada guru kita, pada mak ayah kita pun tak sopan. Maka ini kan pula mayat kita letak macam tu. Itu perbuatan yang tak sopan. Adapun demikian bukanlah jadi satu kesalahan. Dosa ni? Tak, bukan dosa. Adab sahaja. Ya, maka kalau ada orang tahu, tegurlah. Kalau orang kata tak apa memang macam ni keadaan dia, biarkan. Jangan kita gaduh-gaduh pasal tu. Wallahu alam. Ya je. Marmar. Okey. Letakkan hiasan kat kubur tu macam marmar, kepuk tu lah. Baik. Sebenarnya hal itu sebenarnya ada satu benda yang tak digalakkan. Bukan tak boleh buat kepuk, boleh buat kepuk. Macam sekarang ni kita buat putih macam tu kan, boleh. Sebab tanah dalam kubur dia akan mendap, dia akan rata. Tengok kubur-kubur belah kampung, kita kadang-kadang terpijak, ada kubur tu, ya ke? Tak nampak pun dia punya lisan, ada tercacak tepi tu satu. Jadi dia akan jadi masalah, takut tergali balik. Maka perlukan tanda. Maka sebab itulah di belah-belah Saudi sana dia letak batu kan, sebagai tanda. Kita kat sini nak cari batu-batu tu takut hilang pula, takut orang ambil pula kan. Maka letaklah kepuk, simen ke apa tu, tak ada masalah. Cuma jangan berlebihan, berlawan orang sebelah. Dia buat marmar lah, tak apa kita buat mozaik besar sikit kan. Kita tak diamond sikit. Dia buat pagar lah, tak apa kita buat bertingkat-tingkat. Ini tak boleh. Ya, tak ada guna pun. Nampak atas berjatik, bawah belum tentu lagi kan. Jadi tak perlu, tak ada keperluan. Ya, tinggalkan benda tu. Wallahu alam. Ada soalan lain? Boleh tahu adab dan tata cara terbaik suatu ziarah kubur? Adab dan tata cara baik suatu ziarah kubur, dia ada banyak. Antaranya ialah bila kita nak ziarah kubur, mestilah kena jaga aurat.
Kadang-kadang penggali kubur pun tak jaga aurat. Bukan seluar pendek, seokok, gali kubur, gelak kan. Ini bukan adab yang baik. Berlaku kematian kadang-kadang menjadi reunion kecil. Keluarga datang, kawan-kawan pun datang. Bila kawan-kawan datang, lama tak jumpa, bersembang pasal si mati, terbuka cerita pasal peribadi pula. Dah gelak-gelak. Mayat ada kat atas rumah pun tak elok juga. Maka kita kena fokus pada kematian. Dan juga bila kita datang ke kubur, jangan kita duduk dekat tepi kubur tu. Jangan duduk atas kubur, jangan lalu atas kubur. Melainkan keadaan terpaksa. Kubur sempit, terpaksa langkahlah, lalu saja. Tapi jangan duduk. Kadang orang duduk kat tepi tu kan, dia punya kepuk tu kan besar, duduk. Ini satu perbuatan yang Nabi larang. Jangan duduk di kubur, ya, kerana itu rumah dia. Kita tak boleh kita kena beradab dengan dia. Kadang-kadang ada kepuk yang style lama, dia tulis inna lillahi wa inna raji'un, dia tulis kalimah syahadah. Maka hal ini sebenarnya tak boleh, kita takut terduduk. Dan dia punya laras pula sama dengan kaki. Ini satu benda yang salah, tak boleh, ya. Wallahu a'lam. Soalan lain? Duit khairat. Khairat kematian boleh ke digunakan waris untuk memenuhi awal? Duit khairat nak gunakan waris? Boleh. Khairat tu duit sumbangan, dia dah sumbang dah. Maka pihak masjid atau surau atau khairat, dia dah serah pada waris. Dia pulang waris lah, nak guna buat apa pun. Dia nak buat sedekah ke, dia nak buat wakaf ke, terpulang pada dia. Allahu a'lam. Okey, habis soalan. Ada lagi? Ada? Baik, sekiranya tak ada, insya-Allah kita ada masa sikit lagi. Saya nak tunjuk video yang saya kata tu. Saya tutup dulu dalam Facebook ni. InsyaAllah mudah-mudahan boleh jumpa lagi di lain kesempatan. Boleh like Facebook kita, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, tengok perkembangan program, ataupun website kami spjm.my, www.spjm.my. Dan juga kalau nak tahu info tentang atau soalan tentang fiqh jenazah, boleh like Facebook saya, Ustaz Undertaker kan. IG, Facebook semua ada situ, ya. InsyaAllah kita terus pada wayang.